Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya untuk subjek pendidikan Islam bagi tahun 4. Pada hari ini kita akan belajar tajuk Mari bersuci daripada bidang ibadah. Objektif pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, murid dapat menerangkan maksud najis dengan betul. Yang kedua, menjelaskan bahagian jenis najis serta cara mencucinya dengan betul. Dan yang ketiga, mengaplikasikan cara bersuci daripada najis mukhaffafah, mutawassitah dan mughallazah dengan betul. Yang pertama, kita lihat maksud najis. Najis adalah semua benda kotor yang menghalang daripada sah solat seperti darah dan tahi. Maksud najis adalah benda kotor yang menghalang daripada sah solat kita seperti darah ataupun najis. Jika ada darah pada badan kita, maksudnya solat kita tidak sah. Jika ada najis pada badan kita, maksudnya solat kita pun tidak sah. Kita lihat yang kedua, jenis-jenis najis. Najis terbahagi kepada tiga. Yang pertama, mukhaffafah. Yang kedua, mutawassitah. Dan yang ketiga, mughallazah. Yang pertama, mukhaffafah. Yang kedua, mutawassitah. Dan yang ketiga, mughallazah. Najis mukhaffafah adalah air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur 2 tahun ke bawah yang tidak makan dan minum kecuali susu ibunya sahaja. Maksudnya, najis ini hanya adalah satu sahaja, iaitu air kencing bayi lelaki yang berumur 2 tahun ke bawah yang hanya minum susu ibu sahaja. Maksudnya kalau dia umur 2 tahun ke bawah, dia minum susu ibu tapi dia makan juga benda-benda lain, dia tidak dikira sebagai najis mukhaffafah. Dia dikira sebagai najis mutawassitah. Jadi, untuk najis mukhaffafah, air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur 2 tahun ke bawah yang tidak makan dan minum kecuali susu ibunya sahaja. Najis yang kedua adalah najis mutawassitah. Najis mutawassitah adalah najis selain najis mukhaffafah dan najis mughallazah. Apa-apa yang bukan najis mukhaffafah dan bukan najis mughallazah, dia adalah termasuk sebagai najis mutawassitah. Contohnya seperti darah, tahi ataupun air kencing seseorang. Najis yang ketiga adalah najis mughallazah. Najis ini adalah anjing, babi dan keturunannya serta segala perkara yang berkaitan dengan kedua-duanya. Ini bermaksud apabila ada datangnya sesuatu daripada anjing ataupun babi seperti air peluh, air liur, darah, najis, air kencing sebagainya, itu dinamakan sebagai najis mughallazah. Kita lihat cara membersihkan najis mukhaffafah. Cara untuk membersihkan najis mukhaffafah adalah sangat senang, iaitu merenjiskan air mutlak ke tempat yang terkena najis. Murid-murid boleh mengimbas kod QR ini untuk melihat cara bagaimana untuk membersihkan najis mukhaffafah. Cara membersihkan najis mutawassitah. Cara membersihkan najis mutawassitah ada 2 langkah. Yang pertama, hilangkan najis yang terkena pada badan atau pakaian atau tempat. Dan yang kedua, basuh dengan air mutlak sehingga hilang kesannya sama ada warna, bau dan juga rasa. Maksudnya, hilangkan najis yang ada pada pakaian atau badan atau tempat kita, kemudian kita basuh dengan air mutlak sehingga hilang bau, warna atau rasa. Murid boleh mengimbas kod QR ini untuk melihat cara untuk membersihkan najis mutawassitah. Dan yang ketiga, cara membersihkan najis mughallazah.
Cara membersihkan najis mughallazah ada 3 langkah. Yang pertama, hilangkan najis yang terkena pada badan atau pakaian atau tempat. Kemudian, basuh dengan air tanah 1 kali, basuh dengan air tanah 1 kali dan yang terakhir, basuh dengan air mutlak 6 kali sehingga hilang bau, warna dan rasa. Maksudnya, untuk najis mughallazah, yang pertama, murid-murid ataupun kita perlu membuang najis yang ada, kemudian kita gunakan air tanah 1 kali dan kita basuh 6 kali dengan air mutlak. Murid-murid boleh mengimbas QR code di sini untuk melihat cara membersihkan najis mughallazah. Sekian untuk itu saja pada hari ini. Diharapkan murid-murid dapat memahami pelajaran kita pada hari ini. Jika ada apa-apa permasalahan, boleh berhubung dengan saya di Telegram Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.